Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi untuk menyambung pelajaran kita dalam Nahu ni. Belajar Nahu. Apa tujuan kita belajar Nahu ni? Kenapa kita kena bersungguh-sungguh belajar Nahu? No, apa tujuan kita belajar Nahu dulu? Recap lah, recap daripada mula-mula tu. Dalam mukadimah tu. Siapa nak ceritakan? Siapa nak uh, kongsikan? Ulang sikit. Cikgu Rokia, boleh? InsyaAllah. Okey, untuk memahami bentuk-bentuk ayat dan juga perkataan-perkataan yang kita gunakan, dan juga kita nak memahami mengapa kadang-kadang satu perkataan itu dia berbeza maknanya dalam keadaan ataupun dalam situasi yang berbeza. Ya, baik. Dia lebih kepada kita ni belajar objektif kita. Kenapa kita kena belajar Nahu? Sebab kita nak faham. Itu benda yang detail lah yang Cikgu Rokiah cakap tu. Betul tu. Tapi supaya kita faham secara langsung ayat-ayat Quran yang kita baca. Jadi objektif kelas kita ni, objektif Nahu ringkas ni pada dua je. Berpaksikan kepada dua objektif. Maknanya at the end of this course, at the end of this kita ada asas, kemahiran asas untuk pergi kepada objektif tu. Maknanya bila kita habis kursus ni sepatutnya kita ada sedikit, ikutlah masing-masing apa yang Allah izinkan, berapa persen tu. Maknanya ada sedikit kemahiran asas yang membolehkan kita pertama sekali mengenal kalimah dan keduanya menterjemah kalimah Al-Quran supaya objektif yang besar tu dapat dicapai, iaitu objektif kita nak baca Quran faham tanpa bergantung kepada terjemahan. Tapi ini adalah baby steps kita. Maknanya langkah-langkah awal. Saya mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk mutekan dulu jika tak ada nak tanya kepada saya. Kalau belum ada bertanya ataupun belum nak memberikan komen ke apa, minta tutup dulu. Mute ya. Okey. Mungkin tak tahu nak mute. Kalau tak tahu tak apa, saya tolong mutekan. Kalau saya nampak, kadang tak nampak. Baik. Jadi objektif kita ni belajar mengenal dan menterjemah kalimah. Jadi sekarang ni, kalimah Al-Quran bererti semua tu. Setiap kata yang kita nampak apabila kita baca Quran, mushaf ni. Ni yang disebut sebagai mushaf. Jadi kita belajar Nahu supaya kita boleh kenal setiap mana yang dikatakan kalimah. Jadi dan apa maksud kalimah-kalimah tersebut. Jadi sebelum daripada tu, minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar tentang pembahagian kalimah. Yang kita nak belajar ni, nak kenal apa ni? Nak kenal kalimah. Kalimah apa? Jadi kita dah cover kalimah harf, iaitu perkataan yang mempunyai on its own, dia ada maksud tetapi dia tak ada nilai, melainkan apabila digabungkan dengan isim ataupun fi'il. Jadi kita dah belajar yang tu. Jelas tak pelajaran tu? Jelas tak pelajaran yang sebelum ni? InsyaAllah. Jelas. Semua boleh, kalau siapa kata jelas boleh bagi reaction pada macam bagi thumbs up ke. Thumbs up. Okey, jadi saya boleh nampaklah. Okey, maknanya kalau jelas. Kalau tak jelas, maknanya boleh PM saya. Okey, Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Yang dah bagi thumbs up. Cik Anin, Puan Nur Syahada, Puan Juliana, dan ramai lagi. Okey, baik. Jadi kalau kita dah jelas tentang kalimah harf ni, maknanya kita tahu kehadirannya. Kalaupun kita tak dapat semua, tapi kita faham konsep bahawa harf ni ada dua jenis. Satu kata tugas dan satu lagi kata sendi. Apa bezanya? Kata tugas ni akan mengubah
perkataan selepasnya. Perkataan baris akhir perkataan selepasnya. Mana kalau ada contoh kata kalau ada harfu jar, dia adalah kata tugas dia bertugas untuk isim. Maknanya dia mengubah isim. Ya. Dia mengubah baris akhir isim. Jadi kita tertanya-tanyalah juga apa pula isim. Hari ini kita akan masuk bahagian isim. Isim. Okey? Setakat ni semua Okay. jelas tentang harf? InsyaAllah. Okey, Allah Alhamdulillah. jelas insyaAllah. Jadi hari ni kita masuk bahagian isim. Apa dia isim? Isim ialah setiap perkataan yang mempunyai makna. Maknanya dia ada nilai maksud, tetapi maksud dia tu tidak terikat dengan masa. Maknanya dia tak ada tenses. Dia hanya menamakan. Jadi dekat sini dia punya takrif umum ialah isim ialah kata nama am ataupun khas yang mempunyai maklumat jantina dan bilangan di dalamnya. Maksudnya apa? Kat dalam bahasa Arab ni, satu kalimah isim. Kalau kita dah kenal isim, kita boleh tahu satu perkataan tu sama ada dia adalah kata nama am ataupun dia tu kata nama khas. Dan dia juga kita tahu dia ada maklumat jantina sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan ada juga maklumat bilangan di dalamnya. Maknanya seorang ke, satu ke, dua ke, tiga atau lebih. Macam tu. Tu bahasa Arab. Maknanya sangat kaya bahasa tu. Satu kalimah ataupun satu perkataan mengandungi maklumat yang banyak. Maksudnya ada lebih daripada satu maklumat. Kalau maksudnya macam mana? Kalau nak menentukan kata nama am atau nama khas dalam bahasa kita ni, dalam tulisan Rumi contohnya, kita boleh nampak, boleh tanda dia apa? Huruf besar dan huruf kecil, betul tak? Macam nama khas contohnya Ya. kalau kata Baitullah. Kita nampak, oh Baitullah ni rupanya nama khas. Sebab apa? Sebab ada B tu huruf besar. Tapi dalam bahasa Arab tak ada benda tu. Jadi kita kena kenal tanda-tandanya tu ada pada kalimah tersebut. Tapi bukan dengan membesarkan huruf dan sebagainya. Dia bukan macam itulah. Okey. Kita akan belajarlah tu. Kemudian maklumat jantina. Jadi ini macam mana pula ada tanda yang menunjukkan dia tu rupanya isim tu perempuan ataupun lelaki. Dan kemudian kita akan belajar juga. Rupanya kalau ada tanda untuk dua, makna kita kena terjemah dua. Contoh, dua orang anak yatim. Macam mana tanda dia? Macam itulah. Bukan sekadar kita kata yatim. Yatim tu ada tak? Dua orang ke, seorang ke, ramai ke? Jadi kat situlah kita akan belajar mengenal dan kemudian kita dapat menterjemah dengan lebih tepat. Contoh-contoh isim terdapat dalam muka surat homepage ni. Muka surat yang depan ni. Contohnya, dia perkataan yang memberikan nilai makna ataupun menamakan. Menamakan apa? Menamakan manusia. Contoh dalam Quran ada Maryam. Itu kita tahulah nama khas. Nabi-nabi contohnya. Haiwan, lembu, lembu betina. Itu semua ada tanda dia. Macam mana tahu betina? Okey, ada tanda kita akan belajar. Kemudian nama tumbuhan. Isim ni menamakan tumbuhan. Banyak ke, sikit ke, jenisnya ke, macam tu. Macam contoh ni ada sejumlah kurma. Zaitun. Nama benda. 2 buah kitab. Sebatang tongkat. Contoh macam itulah. Nama tempat. Mekah, atas, bawah dan yang seumpamanya. Nama masa. Nama masa maknanya kalau 7 apa tu Ahad, Isnin, Selasa tu apa dia hari contohnya macam itulah. Kalau masa selepas, sebelum itu masa, ketika ini nama masa. Kita akan belajarlah, kita akan kenal. Kemudian maksud menamakan konsep Islam, kemerdekaan contoh macam itulah. Nama peristiwa, pembukaan kota Mekah contohnya. Nama sifat. Nama sifat pun termasuk dalam kata nama. Dia tak terasing macam kata sifat macam bahasa Inggeris, adjective. Tapi dalam bahasa Arab, sifat masuk dalam kata nama. Dan juga kita akan belajar frasa. Maknanya isim tu
bergabung. Compound noun ke, kalau kita bahasa Inggeris, belajar bahasa Inggeris, kita tahulah benda tu. Tapi tak apa yang tak belajar, don't worry. Maknanya gabungan isim. Contoh macam kita kata apa? Buku saya, itu adalah satu frasa contohnya. Kitab Allah, tu adalah menunjukkan Sah. masa. I'rab juga kita tahu ada i'rab. Ada i'rab ni maksud dia ada perubahan baris akhir. Maknanya kita tahu kalau contoh isim, yang ini isim yang semua orang perlu tahulah. Semua tahu ni Allah. Lafzul jalalah. Maknanya dia ada i'rab, dia boleh berubah baris, boleh jadi Allahu, boleh jadi Allaha, boleh juga jadi Allahi. Ini maksud yang dikatakan i'rab tu, perubahan baris akhir. Kedudukan asal marfu'. Ini dia punya maklumat yang kalau kita faham konsep ni, cukuplah dulu. Maksud saya ini adalah satu kemahiran asas ya untuk belajar nahu ni. Kita belajar nahu ni, kita dalam nahu ringkas ni kemahiran asas. Baik, setakat ni so far so good. Alhamdulillah. Jelas? Okey, kita Okay. terus pergi kepada pelajaran InsyaAllah. isim dan tandanya. Jadi malam ni kita akan belajar tentang isim tu. Macam mana kita nak kenal isim? Apakah tanda bagi isim? Jadi bila tanya, ini soalannya apa? Apa itu isim? Kalau ni adalah soalannya, apakah isim? Apa itu isim? Jadi jawapan dia, isim ialah kata nama dan ia tidak terikat dengan masa. Dia hanya menamakan yang saya duk explain awal tadi. Kemudian, macam mana saya nak kenal isim? Yang berikut ialah 4 tanda yang jelas untuk isim. Okey, keyword dia ialah yang jelas untuk isim. Ni kita darjah 1 ni kita kena nampak yang nampak lah dulu. Jangan cari yang tak nampak. Yang nampak. 2 pada awal kalimah, 2 pada awal kalimah dan 2 pada akhir kalimah. Okey, cuba tengok skrin sebab tu saya tengah explain ni ya. Boleh tengok yang saya kongsikan. Baik, bererti satu yang kat tengah ni adalah kalimah. Yang ni kita masukkan. Mana satu? Satu perkataan. Tak kisahlah dia 3 huruf ke 4 huruf ke. Kat sini maknanya dia satu kalimah dan kita akan melihat tanda pada awal kalimah tersebut dan juga tanda pada akhir kalimah. Untuk kita kata, okey, dia ni isim. Macam itulah kita akan belajar mengenal. Baik, kita tengok contoh. Sekarang ni kita ada perkataan kaf, ta, alif, ba. Kitab. Kita tak tahu baris ni kan? Jadi kita tak tahu ni. Bayangkan kita tak tahu. Perkataan ni isim ke bukan? Jadi, jika di awalnya ada alif lam, maksudnya jadi dia attach lah kat sini. Maksudnya macam inilah. Alif lam, lepas tu kita nampak arrow ni kan? Maknanya, bayangkan macam inilah. Ni maknanya, okey, isim. Kalau kita nampak ada alif lam, bererti dia tu isim. Itu tak payah risau dulu baris akhir tu. Apa dia? Ulang balik soalan tu? Tak ada. Okey. Jelas? Okey. Ya. Baik. Jadi contoh pertama, bila ada di awalnya ada alif lam, maknanya isim lah tu. Kemudian di awalnya yang kedua ada harfu jar. Bukan min sahaja. Okey, boleh sebutkan harfu jar? Cuba sebutkan harfu jar. Min. Lagi? Ila. 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 Man. Min, Ala. ila, an, An. ala, Ala. bi, Bi. bi, An. ka, Bi. An. Ala. an. Dah sudah an. Bi. Yang kita belajar dalam masa hari tu satu je kan? Ada 9 kan? Ka, Ya. la, La. li, Nanti. lali. Ada Li. ada berapa ni? Ada 9. Yang kita dah belajar lah. So ada 9. Bukanlah ni contoh je ada satu. Tapi sebenarnya ada 9. Min ila an ala fi bi kala li. Baik. Ini yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Jadi apabila di awal kalimah tersebut, contoh kitab ni tadi, kemudian sebelumnya tu ada huruf jar, min kitabin contohnya. Maknanya min kitab. Berarti ni adalah kitab ni isim.
Jadi apa signifikan dia? Kenalah terjemah seperti isim. Tak bolehlah terjemah seperti kata kerja. Macamnya kita nampak kitab. Kita ada nulis sikit lah. Kita kata tulisan. Kita kata menulis. Salah lah terjemahan kita. Kita mesti terjemah dia sebagai uh, himpunan tulisan. Boleh. Ataupun kita dah biasa sinonim dah perkataan ni dalam bahasa kita. Kita kata kitab lah. Boleh. Ha. Macam tu lah. Okey. Kalau ila kitab, maknanya kitab tu isim lah tu. Macam tu lah. Jadi bila ada tanda ni je, terus kita boleh kata ini adalah isim. Kata nama. Kemudian dua tanda di akhir pula. Kadang-kadang, tak ada. Sekarang kita fokus pada di akhir. Katakanlah tak ada alif lam. Ada alif lam ke tak ada alif lam tak ada masalah. Tapi di akhirnya baris kasrah. Contoh macam tu. Saya menggunakan warna biru. Ada kitabi. Maknanya ini juga adalah isim. Bila kita nampak di baris kasrah, maknanya dia ni isim. Atau dia berakhir dengan tanwin. Sama ada yang keempat ni, kitabun. Ataupun dia berakhir dengan kitaban. Ataupun kitaban. Ataupun dia berakhir dengan kitabin. Maknanya asal ada je tanwin di akhir kalimah tersebut, maknanya dia isim. Tanwin ni tak akan boleh duduk tengah-tengah. Dia mesti di akhir kalimah. Dia baris akhir satu-satu kalimah. Maknanya kita tak akan jumpa macam ni lah. Kunti tabun. Contoh tak akan ada macam tu. Maknanya kalau kita baca macam tu, kita dah salah wakaf. Kalau bab wakaf mesti ni yang akhir, boleh berhenti dekat sini. Macam tu lah. Faham Boleh? Okey. Jadi ada berapa tanda? 4. 4. 2 di awal, 2 di akhir kalimah. Okey. Pada satu masa boleh ada 3 tanda ke? Boleh ada tak 4 tanda ni? Tak tahu. Tak boleh. Dia boleh ada maksimum 3 tanda. Dia tak boleh ada 4 kerana alif lam dengan tanwin tak akan boleh Bersama. Maknanya dia tak boleh. Never. They can never go together. Alif lam. Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin, tak boleh ada alif lam. Macam tu Tapi yang lain boleh tak lebih daripada 1? Boleh. Boleh. Boleh tak ada alif lam, tak ada harfu jar tapi baris kasrah sahaja? Boleh. Jadi kita tahu dia isim. Jadi apa signifikannya? Apa kepentingannya kalau dah tahu tu? Maknanya terjemahan kita. Kita mesti boleh terjemah lah pula. Kita tahu terjemahan dia kata nama, mesti terjemah seperti kata nama. Tak boleh terjemah seperti kata kerja. Macam itulah. Maknanya untuk mendapat terjemahan yang tepat. Boleh? Okey. Mari kita terus buat latihan. Contoh. Bukan latihan, contoh. Jadi beginilah. Apa terjemahan ni tadi? Kitab tu. Sebuah kitab lah. Buat masa ni kita belum nak terjemah dulu. Terjemahan diberi, cuma kita nak kenal tanda. Jadi kita pergi kepada yang pertama ni. Bismillahi. Jadi dekat sini boleh tak kita identify berapa kalimah? Bismillah. Kita dah belajar bi. Jadi ni satu kalimah. Lepas tu ismi satu kalimah. Satu Allahi satu kalimah. Baik, yang mana isim? Jadi yang pertama ni ismi. Ismi ni isim. Kenapa kita kata di isim? Sebab di awalnya ada harfu jar. Di akhirnya ada tanwin. kasrah. Jadi yang mana isim? Ismi. Ismi tu isim. Sebab di awal ada harfu jar. Lepas tu di akhir pun ada baris kasrah. Maknanya isim lah tu. Tak boleh pula cakap taklah, saya rasa bukanlah. Tak adalah. Sebab ada harfu jar. Ini undang-undang bahasa Arab. Baik. Allahi ada berapa tanda menunjukkan dia tu isim? 1. 2. Ada tanda ni? Alif lam dan juga kasrah. Macam itulah. Okey, dapat? Ada siapa rasa tak faham?
Tak ada nah? Okey. Ar-Rahmani. Satu kalimah. Apa tanda isim dia? Alif lam. Alif lam dan juga kasrah. Kasrah. Jadi ni isim. Ni Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi. Isim ke bukan? Alif lam. Isim alif Isim. lam. Tanda dia alif lam dan juga Kasrah. kasrah. Di akhirnya kasrah. Mm. Maknanya kadang-kadang satu kalimah tu ada satu tanda, kadang-kadang ada dua tanda, kadang-kadang tiga tanda. Kadang-kadang tak ada tanda tapi belum belajar yang tu. Okey, sekarang ni belajar tanda yang jelas. Al-Kitabu. Jadi ada alif lam. Satu je. Jadi terjemahan dia kitab itu. Mm. As-salata. Isim ke bukan? Isim. Sebab ada alif lam. Al-ijla. Isim ke bukan? Isim. Sebab ada alif lam. Terjemahan diberi. Sambil tu baca-baca jugalah terjemahan tu. Kalau ada soalan boleh tanya. Al-ardi. Ada dua tanda iaitu di awal ada alif lam, di akhir ada kasrah. Okey, sawaun. Isim. Sebab ada tanwin. Tanwin. Tanwin tu tak kisah. Tanwin boleh jadi dhammatin, boleh jadi kasratin, boleh jadi fathatin. Maknanya tanda dua atas, tanda dua depan, tanda dua bawah. Asalkan dia tanwin, dia confirm isim. Ya? Yeah? Okey, hudan. Tanwin. Walaupun tapi ada ya kat belakang. Asal ada tanwin, jangan no question. Tanwin tu. Kalau baris fathah ni, maknanya dia mesti kalau tanwin tu tanwin dia memang di akhir. Jadi kalaupun ada huruf lain ke tapi kita nampak tanwin tu, maknanya dia adalah isim. Okey, seterusnya. Depan bil akhirati. Jadi ada berapa tanda isim pada perkataannya? Isim dia ialah al-akhirah. Tiga. Di awal ada harfu jar, kemudian ada alif lam, kemudian akhirnya ada baris kasrah. Right. Al-muflihuna. Alif lam satu je, ada satu tanda. Okey. Terjemahan dia orang-orang yang memperoleh kejayaan. Ghisyawatun. Tanwin. Kadang-kadang bila kita baca secara baca, kita tak perasan, especially kalau kita wakaf. Kita wakaf ghisyawah. Jadi sewaktu kita sedang belajar ni, kita bunyikan baris akhir ya. Jangan wakafkan. Untuk kita lebih peka kepada tanda tu, kita kalau baca tu jangan risaukan tapi bacaan dia ni risyawah ni. Tak boleh macam tu. Bukan, kita bukan baca tapi nak kenal tanda baris akhir tu Sama juga kalau kita baca al-muflihuna, don't worry about dia ni mad arid li sukun ke apa, tak payah, tak apa. Nak dengar tu baris akhir tu. Sebab belajar bahasa Arab ni menentukan baris akhir. Belajar nahu tu macam gitu. Rasulun. Jadi rasulun. Seorang rasul. Ini tanda dia tanwin. Baqaratun. Tanwin juga. Tanwin. Tak kisahlah baqaratan ke, baqaratin ke, asal dia tanwin, itu mesti isim. Ulubun. Ni hati-hati. Maknanya jantung-jantung. Ulubun, tanwin. Menunjukkan dia tu isim. Okey, ini yang dimaksudkan. Okey, ini satu kalimah al-ghaibi, tapi ada tiga tanda iaitu bi, harfu jar, kemudian di awalnya ada alif lam dan di akhirnya berbaris kasrah. Jadi terjemahan dia kepada yang ghaib. Jangan kita lupakan pula yang kita dah belajar harfu jar tu. Most of us dah biasa sangat, dah tahu harfu jar, dah boleh terjemah dah. Macam contoh bi ni ada kala terjemahan dia dengan yang kita dah belajar tu bawa. Dia berkait dia berkait rapat dengan apa yang kita akan bawa sampai habis ni. Dan bila masuk modul 2 pun akan guna lagi apa yang kita belajar dalam modul 1 ni.
Baik. Min qablikum. Ini yang dimaksudkan sebagai frasa. Maknanya frasa ni ada dua isim. Jadi min satu kalimah, harf, qabli satu kalimah. Jadi Kalimahkum. cara kita nak kenal, kita tengok kat depan dia ni. Mana satu isim? Qabli isim ke bukan? Isim. Qabli isim. Isim sebab apa? Depan dia ada Jar. tanda dia Ada harfu ada jar jar. dan juga Qabli. perkataan tu sendiri Kasrah. baris Baris kasrah. kasrah. Qabli itu baris kasrah. Jadi terjemahan dia daripada sebelum, daripada kamu. Ini maksudnya frasa lah. Macam itulah. Jadi nampak ada gabungan dua isim. Bi ayatina. Apa sama juga. Ayatina ni adalah frasa. Jadi macam mana kita tahu di isim? Sebab di awalnya ada Ada harfu jar harfu jar. bi dan akhirnya tu kasrahnya ti ni. ada kasrah. Baris kasrah. Ya. Baik, seterusnya sam'ihim. Dia pun sama frasa. Jadi tanda dia pada sam'i tu yang kita nak tentukan ni isim ke bukan? Ya, isim. Sebab ada baris kasrah. Bawah berkasrah. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi sebab baris kasrah. Kasrah. Ghairi. Ada alif lam. Alif lam tu untuk al-maghdubi. Maknanya kat sini ada dua kalimah. Satu kalimah ghairi, isim. Al-maghdubi pun isim. Jadi al-maghdubi ni isim ke bukan? Isim sebab ada alif lam dan berakhir dengan kasrah. Yes. Tiga. Ada dua lah. Dua isim. Dua isim. Satu isim ghairi, tanda dia satu je. Baris kasrah. Yang isim kedua ni al-maghdubi dalam frasa nama ni ada dua tanda iaitu alif lam dan juga baris kasrah. Ini satu perkataan. Yes, satu kalimah. Satu kalimah. Jadi dia bergabung dengan al-maghdubi. Walaupun kita jangan tengok terjemahan dia dulu tau. Kita tengok pada kalimah bahasa Arab tu. Tapi bukan ni macam bukan nama je. Saya tak ada. Kita bukan tengok bahasa kita tu. Tapi kita tengok bahasa sumber. Kita tengok pada bahasa Arab tu sendiri. Lagi satu. Biasanya kalau kalimah ni biasa tak semestinya dengar baik-baik, dia bukan semestinya. Kalau satu perkataan tu terbina dengan 3 huruf dan di tengah-tengah tu baris sukun, biasanya ini adalah isim. Biasanya, bukan mesti. Tapi ini biasanya isim. Especially kalau dalam kelas kita ni, dalam nahu ringkas ni kita kan warna hitam kan. Kalau tengah-tengah tu berbaris sukun. Banyaklah kalau kita jumpa nanti yang macam 3 huruf tapi di tengah-tengah berbaris sukun. Contoh ghairi tadi, khairun. Macam itulah. Yang ni sam'i. Okey. Macam tu. Itu pun boleh jugalah. Tapi tak ada dekat dalam yang ni. Ni saya buat bagi tambahan sikit. Pemberitahuan. Macam ajl lah. Ya. Sorry teacher, maknanya apa saja yang baris kasrah itu ialah isim. Macam tu? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Dia kena tengok satu kalimah tu. Okey, kalau Ah. kita nak kenal dia satu kalimah itu antara tanda dia. Ya. Maksudnya kalau bawah baris kasrah ni macam ni kan. Qabli ni. Mesti dia isim lah. Dia kena tengok juga ada depan dia ada apa yang biasanya kalau yang di baris bawah ni mesti sebab ada harfu jar ni kat depan dia. Mesti ada harfu jar. Okey, faham. Jadi dia biasanya dia bergabung. Dia akan datang sekali baris kasrah tu. Kalau dia tiba-tiba kasrah, lepas tu dia depan dia tak ada harfu jar, biasanya dia boleh jadi dia bukan isim lah. Tu kita akan belajar kemudian. Tapi ni yang asas. Mana tanda di awal dan tanda di akhir. Tak boleh saya frasa lah teacher. Apa dia? Can explain tak frasa tu? Tak faham Frasa? Tak faham. Frasa ni gabungan dua isim. Gabungan dua isim. Macam ghairil maghdubi ni frasa. Ghairi ni satu isim, al-maghdubi ni satu isim. Macam contoh Rasulullah. Dia satu nama kan? Dia satu nama ke dua nama?
Dia sebenarnya Satu. dua isim. Cuma dua. Dua. Rasulu Allahi. Dia mesti baris kasrah. Rasulu Allahi. Dua isim. Jadi ni tapi tak nampak tanda isim dia apa. Boleh tengoklah. Kita belum belajar lagi ataupun kalau kita kata Rasuli pun boleh juga. Okay, saya ambil Rasuli. Rasulillah. Fi Rasulillah contohnya. Jadi Rasul ni satu kalimah, in Allahi ni satu kalimah. Tapi dia merujuk kepada satu benda. Tu kata frasa tu. Macam kita kata meja lah. Meja satu perkara kan. Bahasa kita kan. Lepas tu kalau kita kata meja makan. Dia satu frasa nama. Tapi dia merujuk kepada satu benda. Macam itulah. Meja study contohnya. Benda tu lain pula dah. Tapi frasa. Bukan meja tu makan benda lain. Jadi makan tu bukannya sebagai kata kerja. Makan tu ialah kata nama. Contoh macam itulah. Boleh? Cik, Anda yang faham? Kalau sam'ihim kita tu dapat ni. Sam'ihim tu sam'ihim, pendengaran mereka. macam mana kita nak tentukan dia jadi isim because dia tak ada hafal Ni ada depan tanda kasrah? kasrah kat situ. Tapi Ha-ha. daripada awal tu kita macam kalau saya tengok macam ni saya being a new student saya tak nampak macam mana dia boleh jadi dalam isim sebabnya sam'i ada Pendengaran. him tu membawa kepada Ni frasa. isim tu. Ni frasa. Rasa. Tak apa. Sekarang ni him ni kita belum belajar. Kita baru nampak tanda yang jelas. Yang belum jelas tu kita belum belajar lagi. Jadi sam'i ni isim ke bukan? Macam tu je lah. Isim. Pasal apa kata isim? Kasrah. Yes. Kasrah dan Akhir dia ada tu berbaris kasrah. Maknanya dekat situ ada yang saya penggal ni tadi. Ada dua kan? Jadi dua isim. Gabungan isim. Sebab dia frasa. Macam saya bagi contoh. Meja Ini ke makan yang ni tiga tadi. huruf tu, itu ke tiga huruf that the huruf tengah tu sukun. Biasanya. Sam'ihim. Mm-mm. Sam'ihim. Betul huruf kan? tengah Sukun tu kan? sukun. Ya, Ya. betul. Jadi kita Ini kan satu contoh yang tiga huruf tengah tu sukun. Ini biasanya jadi, itu dia tak termasuk dalam nahwu ringkas ni. Ini saya bagi contoh je lah. Macam kebanyakannya kalau tiga huruf tengah-tengah dia tu sukun, dia tu isim. Biasanya. Banyak kali macam itulah. Jadi tapi tak semua tiga huruf. Ada yang empat, ada yang lima. Jangan ambil tu sebagai satu orang kata apa macam mesti macam tu. Tak. Dia Ini saya kata berubah. secara umum je tu. dia berubah Macam mengikut keadaan. contoh Dia akan berubah mengikut ayat yang dia akan tengok ditulis. kepada dia punya kata dasar dia yang itulah. Okey, contoh macam ardi ni. Ni kata dasar dia ardi lah. Ardi. Betul tak? Tengah-tengah tu baris sukun. Ya. Okey. Ijla. Tengah-tengah dia Ijla. baris sukun. Ni kebanyakannya. Bukan semua. Clear. It's very clear. Kan? Macam itulah. Ada yang clear, ada yang tak. Okey, kebanyakannya macam tu. Macam perkataan yang kita selalu guna. Khair contohnya. Kita kena start dah berfikir macam in Arabic sikit. Macam khair. Khairun. Khair. Tu biasa isim lah tu. Bukan baikkan. Kita tak boleh dah terjemah macam tu. Kita terjemah kebaikan. Macam tu. Bukan baiklah. Macam gitu. Baikkanlah. Bukan. Okey, cuba kita buat latihan. Teacher, satu lagi teacher. Ya? Yang tadi, yang ya, okey. Bi ayati yang kan ti itu kasrah. Maknanya ti itu yang last, bukan na tu. Sebab dia frasa. Dia ada dua. Okey, jadi maknanya kalau bi ayatina ni sebenarnya dia ada tiga kalimah. Satu harfu jar, lagi satu ayati. Lepas tu lagi satu na. Ni frasa lah. Nampak? Jadi kat sini ti. Yang tu. Nampak? Okey. Bila frasa maknanya gabungan dua isim. Ada isim dengan isim. Frasa gabungan dua isim. Frasa.
Especially kalau frasa dia pun kita tulis frasa nama. Nanti Maksudnya kita akan belajar lagi. frasa ni dia gabungan dua isim, betul? Frasa Maksudnya nama ada ni dua du- isim. dua Tapi sebab isim. kita belum belajar lagi isim yang nahum ni, kita belum belajar. Hari ni kita belajar apa? Kita belajar Tanda-tanda dulu. tanda Tanda awal je kalimah, dulu. akhir Tanda kalimah. dekat. Betul. Jadi tanda tu pula yang kita highlight ialah tanda yang jelas. Ya. Jadi kita fokus yang tu dulu. Baik, kita cuba buat latihan. Everybody can try. Ada beberapa perkataan ni. Maknanya apa kita kena buat dalam latihan ni? Bulatkan tanda isim yang jelas pada kalimah-kalimah seperti contoh di bawah. Pada perkataan-perkataan dalam dekat muka surat ni lah. Semak dan kita terjemahkan bersama-sama. Baik, contoh yang pertama. Allahu. Jadi kita bulatkan apa ni? Kita bulatkan alif lam. Nampaklah dekat situ. Jadi terjemahan dia apa? Allah. Jadi kita dah tahu dia macam ni, nobody can make this mistake lah, insyaAllah. Kalau dah boleh baca Quran memang tahulah. Jadi Allah tu kata nama. Nama untuk Allah. Sumun. Okey, ini kita kata dia isim. Sebab tanda dia adalah tanwin. Okey. Jadi terjemahan sumun apa? Orang yang pekak. Pekak tak tuli. Orang pekak. Pekak atau tuli lah. Pekak, okay. Tuli pun boleh juga. Orang-orang yang pekak. Okey. Siapa nak cuba Maradah ni? Saya Norazizah. Okey, silakan Puan Norazizah. Maradah. Isim ke bukan? Isim sebab ada tanwin. Tanda tanwin. Jadi kita bulatkan tanwin tu. Okey, terjemahan dia? Tak tahu Suatu penyakit. Kita tak boleh kata sakit. Kita kata penyakit. Sebab dia suatu penyakit sebab dia kata nama. Macam itulah. Jangan cakap saya sakit. Tu tak boleh lah. Sakit aja dia tak tepat. Macam belum lagi sampai pada piawaian dia tu lah. Maknanya kita mesti terjemahkan dia. Kalau kita dah kenal, kita terjemahkan dia seperti isim. Selayaknya untuk kata nama. Baik, Rabbuna ni ada tanda yang jelas? Tak ada. Tak ada. Jadi nak bulatkan tak? Mana ada harfu jar? Tak ada harfu jar. Harfu jar mesti duduk depan. Kalau tengah-tengah ni, lepas tu dia bukan baris kasrah pun. Dia bukannya harfu jar. Dia bukan. Tapi ada yang dah tahu. Jangan bulatkan. Kenapa tinggal sebab nanti sikit colour? Tinggal sikit colour? Sorry. Bukan. Sorry, teacher. Okey, bukan Rabbuna ni bukan apa. Kalau ada yang dah tahu, tapi saya tahu ni isim. Tapi kena tengok juga arahan ni. Bulatkan tanda isim yang jelas. Okey. Kan? Okey, An-Nasi. Siapa nak cuba? Cikgu Rokia boleh? Alif lam. Okey. Ada berapa tanda? Ada tak tanda? Ada dua. Baik. Ada dua. Iaitu? Alif lam dengan kasrah di ujung. Ya, alif lam dan kasrah. Terjemahan dia? Tahu? Manusia je. Manusia. Nak cakap kita dah ramai dah tahu ni Nas ni manusia. Alhamdulillah. Kita tahu. Okey. Ala hudan. Siapa nak buat yang ni? Cuba Puan Juliana. Isim sebab ada kasrah. Isim ada kasrah. Kat mana kasrah? Apa tanda dia? Mana satu isim? Ada tanwin. Ada tanwin. Hudan. Ada tanwin. Dan juga di awalnya ada harfu jar. Jadi terjemahan dia apa? Ala atas kebaikan. Atas hudan Petunjuk. Hudan. Hidayah. Petunjuk. Hudan tu petunjuk. Atas petunjuk. Jadi ada dua kalimah. Hudan ni walaupun dia tak baris kasrah, tapi sebab ada harfu jar kita tahu dia isim. Dan kebetulan pula dia ada tanwin. Okey, azabun. Siapa nak cuba? Ni siapa saya? Norati.
Puan Nurati, Tanda silakan. tanwin, Azabun. tanwin Okey. ada bun, maksud dia azab. Suatu siksaan. Oh, saya baca bila tengok ni azab. Saya baca Boleh. seperti Azab, tu. tapi kalau ada bahasa kita punya perkataan, kita boleh gunakan. Jadi kita tambah tu. Kalau kita kata menyeksa, tak tepat. Kalau kita kata mengazab pun tak tepat lah. Tapi kita kata siksaan atau suatu siksaan. Ad-dalalata ni isim ke bukan? Siapa nak cuba? Puan Nuriah. Okey, silakan. Ad-dalalata. Dia ada alif lam. Okey. Jadi dia isim. Terjemahan dia apa? Selalu jumpa dia. Dalalah. Dalalah sebut. Ad-dalin. Kesesatan. Kesesatan itu. Kesesatan. Kesesatan itu. Nak taruh itu boleh, tak taruh pun buat masa ni tak apa. Biarkan. Baik. Rabbihim. Mir Rabbihim. Siapa nak cuba yang ni? Daripada. Ya, hafujah. Siapa nak cuba? Ila cuba try boleh? Okey, cuba Ila. Okey, depan tu memang ada hafujah. Jadi kita bulatkan hafujah Betul. Okey, lagi? Saya pula yang cakap betul. Lepas tu Rabbihim, bihim tu. Ya, ada dua lah. Jadi terjemahan dia apa? Alamak, Ila lupa lah. Minallah. Rizqum minallah. Rizqin minallah. Daripada Tuhan mereka. Yes. Daripada Rabb apa? Tuhan. Kalau tak tahu him tu tak apa, biar dulu teacher boleh bagi tahu. Cuma sekarang ni dia punya kita dah kenal tu, that is objektifnya lah kan. Al-akhiri, siapa pula nak cuba? Alif lam. Al-akhiri ada berapa tanda, Puan Khadijah? Silakan. Dua. Ada dua, iaitu alif lam dan juga kasrah. Terjemahkan? Yang akhir. Kemudian pun boleh. Yang kemudian. Atau yang kendian. Kita kata kendian. Okey, seterusnya. Umyun. Ada tanda isim tak? Umyun ada. Iaitu tanwin. Terjemahannya? Buta. Umyun. Orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta. Ni siapa nak cuba? Alif lam. Ni alif lam ke? Siapa kata alif lam? Cuba sebut dulu. Macam mana baca dia? Jangan wakafkan. Alimun. Jadi mana tanda isim dia? Tanwin. Ya. Tak boleh alif lam sebab ni bukan alif lam. Ini adalah hamzah. Mohon sahabat tolong mute kalau bukan menjawab. Okey. Alimun ni hamzah. Jadi maksud dia yang alim. Pedih bukan alim. Kalau alim tu alim. Ni alimun. Seorang yang alim, seorang yang tahu. Ni bukan ni alimun, pedih. Keliru. Tak apa. Biasalah kalau tak buat macam ni kita pun tak perasan. Alimun. Alaihim. Mana kita nak bulatkan tanda dia? Siapa nak cuba? Harfu jar. Betul. Siapalah yang jawab tu? Tak tahu saya. Okey, ala. Him ni kita tak nampak tanda yang jelas. Tak ada. Jadi terjemahan dia apa? Atas mereka. Atas. Yes. Atas mereka. Kat mana kita selalu jumpa frasa ni? Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Naran. Isim ke bukan? Isim. Sebab tanda dia apa? Tanwin.
Terjemahan dia Api. api. Suatu api. Okey. Baik. Jannatin. Yes, Jannatin. Surga. Tanwin hujung. Kak Sakinah. Apa tanda isim dia Surga. Kak Sakinah? Ah, Tanda dulu. Tanwin. Tanwin. Kita bulatkan tanda tu dulu. Lepas tu baru kita terjemah. Terjemah dia apa? Syurga. 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 Syurga boleh. Kebun-kebun boleh. Taman-taman boleh. Kebun-kebun pun boleh. Ya, Okey. Ya? adakah tanwin tu maksudnya banyak bilangan? Tak Tak. semestinya. Belum lagi. Belum. Kita akan masuk pelajaran tu nanti bila kita yang seterusnya. Sekarang ni kita cuma nak kenal tanda dia saja. Tanda isim. Ni isim ke? Jadi macam mana nak terjemah? Kalau tanda yang jelas. Ya? Sebab senaron tu teacher kata suatu api, tapi bila jannatin tu syurga-syurga tu yang Sebab dia banyak, ada tanda banyak. Tak apalah, buat masa ni kita belum nampak tu, tanda tu belum belajar lagi. Hari ni kita cuma belajar mengenal tanda untuk isim sahaja. Jadi terjemahan dia tu, teacher kata api ke apa ke, macam kena ambil lah dulu. Suatu api. Samaratin. Saya buat, jadi tengok skrin. Saya tak pergi kepada yang dalam buku tu. Cuba. Tanwin. Jadi terjemahan dia apa? Sejenis buah. Buah. Kita tak boleh kata sebuah. Belum lagi, kita belum nampak kenapa. Tapi ada sejenis. Kan tadi kita kata isim tu kadang-kadang ada tanda. Tapi kita belum belajar tanda tu. Cuma hari ni kita belajar tanda nak kenal isim tu. Tapi maklumat yang dia satu ke, dia dua ke, dia tiga tu kita belum belajar. Hari ni kita cuma belajar tanda kenal je tak. Kalau dah kenal, terjemah. Jadi kalau terjemah, tak tahu. Hari ni tahu. Sebab perkataan ni banyak dalam Quran. Nanti kita akan jumpa lagi. Banyak kali kita akan jumpa. Okey, mutasyabihan. Isim ke bukan? Isim. Tanda dia? Tanwin. Okey, tak ada kasrah, tak boleh dikira dah. Bi tu tak dikira dah. Yang ujung tu je. Jadi terjemahan dia apa? Mutasyabiha yang serupa Yang serupa, betul. Yang serupa. Dengannya. Absarihim. Ada berapa kalimah dekat situ? Dua. Iaitu absari satu, him satu. Jadi yang absari ni isim, apa tanda isimnya? Kasrah. Terjemahan dia? Tak tahu. Penglihatan mereka. Penglihatan bagi mereka. Mana-mana yang saya buat tambahan tu kita memang belum belajar. Tapi hari ni memang saya kiranya spoon feed lah ni. Provide with the answer. Cuma hari ni tugas kita kenal je. Objektif kita ialah untuk kenal tanda isim ya. Selain daripada tanda warna hitam tu. Maknanya kita nak bulatkan yang tanda yang jelas bagi kalimah yang kita sedang kalimah in question ni. Yang kita sedang perhatikan ni. Baik, minas sama'i. Apa tanda isim tu? Yang jelas. Sebutkan sama-sama. Baik, Puan Nuria, betul. Huruf jarmin. Lagi? Alif lam. Lagi? Dan baris kasrah. Jadi terjemahan dia apa? Min dah tahu tadi? Dah buat? Dari. As-sama'i? Langit-langit. Langit saja. Langit itu. Dari langit itu. Bukan dari langit-langit. Kasayyibin. Ada tanda isim tak? Ada. Tanwin. Selalu kita nampak, kita tunjuk tanwin yang jelas sangat kat kita kan? Tanwin lagi? Harfujar apa? Ka. Jadi harfujar ka. Seperti. Terjemahan dia? Seperti hujan. Hujan lebat. Al-Baqarah.
Kathiran. Kathirun. Tanwin. 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 Tanda dia ialah tanwin. Terjemahan dia Banyak ke? banyak. Ya, betul, banyak. Banyak. Hmm. Kebanyakan boleh tak? Banyak kot ni. Boleh Banyak. juga. Boleh. Kebanyakan pun boleh. Boleh. Ataupun biasanya kita ambil yang main dulu. Banyak. Sebab dia Banyak dan masih lagi. kebanyakan dah lain makna kan? Ah, Banyak dengan kebanyakan dah lain makna. Ya, betul. banyaklah dulu ambil banyak. Kalau kebanyakan tu aktsaron. Aksaran. Aktsarun ke? Masdar. Okey, al-haqqu. Al-haqqu. Alif. Alif lam. Alif Tanda dia satu je nampak kat sini alif lam. Al-Haq. Jadi terjemahan dia al-haq, Yang hak. kebenaran. Kebenaran. Itu. Benar. Kebenaran itu. Masalan, Tanwin. Masalah tanwin. Terjemahan? Misalan lah. Perumpamaan. Boleh. Misalan lah boleh. Satu perumpamaan boleh. Sebuah perumpamaan boleh. Perumpamaan boleh juga kita kata contoh. Contoh. Suatu contoh pun boleh juga. Satu misal boleh tak? Boleh. Sebab ni memang Boleh. kita pinjam terus daripada bahasa Arab. Yang lebih sesuai kita kena tengok pada konteks. Kadang-kadang memang Allah buat perumpamaan. Ya. Kadang contoh. Kalau bahasa cakap-cakap ni maksud dia contoh lah. Fihi. Harfujar. Maknanya fi ni isim lah. Ya. Pada ataupun dalamnya. Ya. Ni macam tapi satu kalimah. Satu kalimah ni, huruf ni pun satu kalimah. Yes. Cuma kita belum belajar ni. Aduh, macam mana saya nak kenal isim ni satu macam ni. Okey, macam nak kenal inilah sebab ada harfu jar. As-sama'i. Teacher, maknanya Ya. yang dekat fihi tu, itulah kata nama khas dia tu kan? Maknanya Kata nama. itulah kata nama dia tu kan? Maknanya nya tu maknanya nya tu yang ditujukan kepada Allah lah, macam itulah kan? Tak semestinya. Oh, tak semestinya. Boleh jadi maksud dia ia atau dia. Maksud dia tak semestinya. Yang kalau Allah ke apa ke, kita kena tengok ayat lah. Tapi perkataan ni kita maksudnya nya, ia ataupun dia lah. Okey. Nama orang ketiga. Ya, padanya. Pada dia. Macam kalau kita ni cakap fihi ni, bahasa pasal dia kat dia. Betul tak? Kat dia. Okey. Macam itulah Okey. As-sama'i Alif lam. ada dua tanda. Dan juga baris kasrah. Selalu baca ni. Wala fisama'i. Tu tahu isim lah tu. Maksud apa as-sama'i? Langit-langit. Langit je. Langit itu. Langit. Langit. Okey, ada lagi ni sikit. Okey. Fil ardi. Apa tanda isim dia? Harfujar. Fi. Alif Okey, lagi. Alif lam. Alif lam. Baris kasrah. Bagus. Ramai-ramai menjawab. Okey. Fil ardi. Jadi ada 3 tanda. Terjemahan? Fi. dalam. Di boleh. Dalam boleh. Lagi? Pada. Yang paling sesuai dengan bahasa kita untuk sesuai dengan bumi. Di bumi, dalam bumi, pada bumi. So tengok pada konteks. Nafsin. Isim ke? Isim. Sebab ada tanda tanwin. Lepas tu terjemahan dia? Jiwa ke? Suatu jiwa. Betul. Satu diri boleh. Satu jiwa boleh. Satu nafsu tak kena. Bahasa kita punya nafsu cakap tak sama dengan yang Arab kata. Khalifatan. Ada tanda isim tak? Iaitu tanwin. Terjemahkan? Khalifah. Seorang khalifah. Seorang khalifah. Pemimpin. Tak payah. Pemimpin boleh pengganti sebenarnya. Maksud asal dia pengganti. Lailatan. Tanwin. Kalau kita matikan, kita tak perasan kan?
Kalau kita wakaf, betul. Khalifah. Tak perasan tu. Ya, ya. Lailah. Tak perasan. Mm-mm. Tapi kat sini kita nampak lah. Ni yang kita Mm-mm. belajar ni peka lagi sikit. Mm-mm. Lailatan maknanya apa Lailah? Lailatul Baik. Qadar Malam. malam. Satu Suatu malam. malam. Ar-Rahimu. Alif Ram. Ada alif. Alif Lam. Jadi terjemahan dia Ar-Rahim. penyayang. 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 Alhamdulillah. Ada lagi sikit. Sikit lagi. Cukup ni. Jahratan. Jahratan. Apa tanda dia? Tanwin. Tanwin. Terjemahan dia secara jelas, nyata, keras, Oh, secara jelas. Oh. nyata. Kadang-kadang maksud dia kuat. Tengok konteks. Kalau suara, macam kita cakap apa ni tahu? Selalu kita kata solat jahar ke solat sir. Dah dengar? Jahar. Jahar. Ini perkataan yang sama tapi sebab kita dah melayukan jadi jahar. Dengan opposite dia, solat sir. Sir maksudnya cakap baca perlahan. Apa dia solat jahar? Solat jahar apa? Isya, Maghrib dan subuh. Maknanya bacaan Fatihah, bacaan surah tu untuk 2 rakaat tu kuat, baca dengan kuat. Tapi bukanlah maksud nyata pula kat situ. Yang kalau suara maksud dia kuat. Sir maknanya secara perlahan. Khairun, isim ke bukan? Isim, tanwin. Tanwin. Tanda dia tanwin. Terjemahan? Lebih baik. Suatu kebaikan. Kebaikan. Rizqi. Tanda isim dia? Kasrah. Rizqi. Sukun Sukun di tengah tu Tengah, betul? Rizqi ni Khairun pun sukun kat tengah juga. Betul. Oh, sukun tengah. Oh, ya dah. Ya, tak perasan. Banyak kan? Rezeki apa dia? Terjemah dia? Rezeki. Rezeki. Sujadan. Ada tanwin. Terjemahan? Bersujud. Macam dalam keadaan. Dia ada maksud dalam keadaan sujud. Jadi bahasa kita ni tak ada. Dia bukan sujud fi'il. Dia bukan sujud fi'il. Sujud saja tak boleh juga. Sujud saja. Boleh lah, boleh. Keadaan sujud. Keadaan. Maksudnya dia nak ceritakan tentang keadaan. Jadi keadaan tu satu penambahan sebab bahasa kita tu tak ada. Bukannya bukan perbuatan. Dalam keadaan orang tu bersujud. Wahidin. Tanwin. Terjemahan dia satu ataupun tunggal, esa. Boleh tengoklah konsep dia apa. Biasanya wahid ni cakap pasal Allah dalam Quran lah. Wahid. Wahidun ke wahidan ke? Ya. Okey, ada soalan? Senang je kan? Tak adalah maksudnya tak adalah susah sangat. Nak terjemahkan tu. Tak apa. Kebanyakan perkataan ni malam ni rasa okey sikit. Cuma tak kan? perkataan tu. Perkataan yang selalu betul Kak Sakinah. Okey. Perkataan yang selalu kita jumpa. Allah. Cuba kita highlightkan Saya highlight warna biru lah. Okey. Banyak perkataan ni kita dah tahu dah. Anas. Kita dah tahu kan? Ya. Al-akhiri selalu guna kan? Ya. Azab selalu guna tak? Ya. Selalu. Huda selalu guna tak? Nama kita pun banyak huda. Lagi? Alaihim selalu jumpa. Tiap-tiap hari baca. Al-akhir. Ya, yang saya highlight warna biru-biru. Nar. Wakina azaban nar. Wakina azaban nar. Yang tu tapi dia ada alif lam lah.
Jannah. Oh, sahabat-sahabat Ya. jannat saya. Ya. Jannah. Macam tu orang suka cakap yang Minas tu. samai. Selalu jumpa kan? Hmm. Sama, minas sama ni selalu jumpa. Hmm. Jadi tak Absarihim. ada, maksudnya boleh. Ramai kita ni nama anak kita pun ada nama Nurul Jannat. Ada orang bagi nama anak dia. Kan? Betul. Hari akhir kita cakap hari akhir. Kita pun selalu guna. Jadi banyaknya kita dah tahu. Dalam Quran tu pula berulang-ulang. Al-Haq kita pun cakap. Ini hak aku, bukan hak engkau. Maknanya satu kita masukkan hak lah. Ada dalam Quran yang maksud dia begitu. Jadi bukanlah satu perkataan yang tak pernah kita dengari dalam Quran tu. Kita selalu baca pula masal tadi. Misal kita cakap. Kita pun banyak ambil daripada bahasa Arab. Fihi. Fihi. Fi sabilillah kita selalu cakap. Asama'i. Nafs. Orang suka dah selalu cakap nafsin. Macam tu lah. Nafsi. Si ada lagu lagi dulu. Tak silap saya lagu. Rahman. Penyanyi Wahidah tu kan. Benda lah tak ingat dah. Okey, khalifah. Memang kita guna kan? Ya. Kita tahu khalifah Khulafa ar-Rasyidin. Kita pandai dah sebut tu. Jadi asalnya khalifah lah. Lailatul Qadar. Sebut Lailatul Qadar kita tahu. Bila sebut Lailah dah tak tahu. Jadi maksudnya kena ingatkan balik. Cari perkataan yang selalu sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Khair. Selalu saya pun sebut ni. Kadang-kadang saya tulis khair insya-Allah. Khair lah tu. Dalam bahasa kita selalu sebut. Rezeki memang dah diterima pakai dalam bahasa kita. Rezeki. Sujud, sujadan. Wahid, Abdul Wahid. Jadi maknanya hamba kepada yang Esa, yang satu. Alright. Okay. Jahrah ni sebab macam tadilah. Kalau jahrah ni macam saya kata tadi dalam bentuk bila sebut jahar, yang tu ke? Yes. Tapi dia sebenarnya perkataan tu ada kena-mengena lah. Okey, jadi macam mana nak buat sekarang? Kalau pergi pada mushaf latihan ni, dah boleh kenal dah. Ataupun kalau nak challenge diri sendiri, ada satu tu buku yang saya kata boleh buat yang tak ada kod latihan. Dia latihan tapi yang hari tu saya ada bubuh dalam grup. Grup ni tak bubuh kot. Nanti saya bubuh. Maknanya buku kerja. Dalam buku kerja tu tak ada kod, tak ada warna. Kita boleh order. Dah dapat dah. Kata kita boleh order. Boleh? Order. Mana? I tak tahu pun. Boleh order. Tak ada apa? Tak ada iklan. Info. Nanti saya bagi. Saya ada bagi tapi kat grup lain lah tu. Grup ni tak bagi lagi. Tak apa. Nanti saya masukkan lagi dalam grup ni. Lepas tu nanti boleh ni Okey. Lagi satu. Lebih lagi kalau. Waalaikumsalam. Buku tu yang dulu beli yang set tu ke atau lain? Dia ni nanti saya masuk dalam grup lah. Saya tunjukkan. Dia lain. Dia macam ni. Dalam buku tu, dalam satu muka surat, buku tu tebal jugalah. Dia buku kerja. Dan bukan saya pun yang buat yang tu. Mana sahabat lain. Tapi buku tu, satu muka surat tu ada satu je ayat. Maksudnya contoh, kalau ayat alladzina yu'minuna bil ghaib ni. Contoh ayat ni. Tapi dia tak ada kod lah, semua warna sama je. Semua warna sama, kita yang kena penggal, cari, buatlah. Siapa yang nak, silakan. Siapa yang tak nak, tak ada masalah. Tak ada paksaan. Tapi kalau lagi satu. Kalau untuk level macam Ila, patut ada ke? Tak patut? Ila tu bila datang nanti tengoklah dulu. Buat dekat. Tak ci. Boleh kalau nak ada. It is all apa je. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau nak gunakan yang ni je pun boleh. Sebab orang yang tengah bertatih ni. Jadi macam kita nampak ni kan, minggu lepas kan kita buat latihan majmuk. Ni kita terjemah dengan kan. Ni kita dah tahu dia isim. Tadi kita dah terjemah. Yang ni kita terjemah. Kita buatlah kat sini pun boleh. Ini orang yang nak challenge diri dia. Macam
terasa macam kalau pakai color ni tak best, saya nak yang ni. Jadi bolehlah cubalah mana-mana ayat pun. Macam ni pun ayat ni, cuba cari mana dia satu isim. Alah, katalah ni jauh sangat ni, susah ni. Ambil surah belakang. Surah depan lah senang. Kalau saya ni surah yang depan-depan ni lagi senang. Okey, mana isim? Cuba kita highlightkan isim sebab kita tak tahu tanda. Cuba tengok ayat zalikal kitabul la raiba fi. Kitab. Kita buat latihan. Alif lam kitab. Okey, yes. Alkitab. Sebab apa? Sebab ada alif lam. Yes, macam itulah. Cuba kenal. Macam tu kan. Roiba ni isim ke bukan? Bukan. Isim. Sebab tadi teacher kata ada kalau 3 huruf tapi tak nampak tanda yang jelas lagi. Kan? Fi. Sebab ada harfu jar. Yes, macam tu lah. Okey. Dan isim. Hudan. Sebab alif lam. ya, betul. Al-Mutakin tu isim sebab ada alif lam kat sini. Tandakan, cari. Lepas tu kenapa? Hari ni belajar tanda je dulu. Buat. Al-Lazina. Okey, nampak macam ada alif lam ni. Boleh kot. Sukatilah. Buat je dulu. Bil ghaibi. Tandakan. Alif lam. Kasrah. Macam tu. Baca. Kalau mana-mana Quran kita tengah baca. Katalah hari ni saya tiap-tiap hari saya baca Quran. Saya sekarang dah sampai juzuk ni. Cubalah sekarang ni. Macam-macam boleh cuba insyaAllah. Nanti kita akan dapati kita lebih macam apa, mata kita ni, saya nak cakap apa bahasa Melayu dia apa, you got a discerning eyes, macam tengok tu dia, itulah cara kita interaksi lah dengan Quran tu. Macam ni nampak ni, ni isim ni, jadi dah boleh penggal. Dah boleh nampak waw tu dah belajar minggu lepas. As-salata. Ni wah. Ni ada 2. Maknanya ni isim sebab ni ada harfu jar. Macam tu. Nampak tak? Okey. Baik. Alhamdulillah buat masa ni kita sampai sini dulu. Ada soalan? Tak ada tanya lepas tu cepat-cepat teacher kata tak ada Tak, kalau ada silakan. Saya tercepat. Tapi seronok lah. Very interesting. Tapi saya nak buku tu lah cikgu. Boleh. Okey, kalau nak buku tu nanti saya minta admin tolong Ikhwan Izzah forwardkan gambar buku tu dan masuk dalam grup dengan bukti. Ya? Berapa ringgit? Termasuk dengan post tu 20. Tapi kalau satu juzuk je tu yang tu. Kalau datang sendiri 15 je. Harga yang saya dapat. Saya bukan. Kalau rajin tulis sendiri boleh silakan. Ataupun pakai yang latihan tu lah. Ni dah ada. Tapi tak nak contoh-contoh kalau boleh lah kan. Boleh je. Macam boleh. Kalau saya guna ni, lepas tu nanti dia graduate terus sini je. Dah dapat kan? Saya pernah bagikan kelas kita ni mushaf yang PDF ni. Yang ni sekarang yang tengah saya tunjuk. Ada kan? Mungkin ada dalam grup yang siapa masuk Ramadan tahun lepas kot. Grup ni saya tak pasti lah. Tak ada. Ada kan? Tak ada. Quran kita pun dah siap insya-Allah, tapi masih dalam proses semakkan Quran mushaf yang 30 juzuk tu. Ni dah habis dah. Ya, sabar. Kena sabar jugalah, kalau tak sabar pun sabar belum boleh diberikan. Okey nah. Alright. Ada tak ada soalan lagi kan? Tak apa. InsyaAllah saya rasa patutnya dia tak ada soalan sangat. Sebab benda ni agak straightforward hari ni kita belajar ni. Jadi insyaAllah minggu depan boleh baca-baca sikit. Jadi prepare dengan soalan. Minggu depan kita akan masuk macam mana kita nak bezakan kata nama am dan kata nama khas. Jadi lepas tu macam mana nak terjemah. Baiklah.
Setakat ni dulu. Okay. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.